Kawasan ini terletak di daerah Efes, kira-kira 640 km dari Istanbul, Turki. Selain tanahnya yang subur, Efes juga masyhur dengan budaya tempatan yang masih bertahan hingga ke hari ini. Satu daripadanya makanan tradisi Anatolia. Makanan tempatan mirip lempeng atau roti canai ini dipanggil pazlama. Ramuan asasnya tepung, gula dan minyak masak, manakala intinya daripada kentang, bawang, tomato, lada hitam, keju dan cili. Nama Efes juga sering dikaitkan dengan kisah sekumpulan pemuda beriman yang melarikan diri daripada kekejaman seorang raja. Mereka bersembunyi di sebuah gua lalu tertidur di situ selama beratus-ratus tahun. Menurut penduduk tempatan, peristiwa The Seven Sleepers atau Ashabul Kahfi yang bermaksud penghuni gua berlaku di sini, di Efes. Siti Maryam dan Yuhana, sahabat karib Nabi Isa alaihissalam, dikatakan pernah sampai di sini untuk menyebarkan agama Masihi di kalangan penduduk Efes. Pada zaman Ashabul Kahfi, penduduk tempatan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri semata-mata untuk mempertahankan iman dan akidah. Penduduk Efes mendakwa, inilah gua Ashabul Kahfi yang dimaksudkan. Kerja-kerja penggalian yang dilakukan pada 1927 menemui tinggalan rumah ibadat dan ratusan kubur kurun ke-5 dan ke-6. Terdapat juga catatan pada bahagian dinding mengenai kisah Ashabul Kahfi serta pengesahan bahawa mereka turut dimakamkan di kawasan ini. Gua Ashabul Kahfi turut dikatakan berada di Jordan. Beberapa penemuan dan catatan purba yang dikesan di dalam dan sekitar gua ini dijadikan hujah oleh penduduk tempatan bahawa misteri Ashabul Kahfi berlaku di sini. Satu lagi gua yang didakwa tempat pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi dikesan di sini. Gua ini berada dalam kawasan sebuah madrasah yang terletak di kaki Jabal Qasiyun di pinggir Damsyik. Tiada makam atau bukti-bukti lain yang boleh dilihat mata kasar di sini, berbanding gua yang dijumpai di Efes dan Aman yang mempunyai kubur dan kesan-kesan purba. Bagaimanapun, penduduk tempatan yakin dengan kesahihan gua ini. Tarsus di Turki antara wilayah yang sering dikaitkan dengan sejarah para anbiya. Nabi Allah Syis dan Daniel alaihissalam didakwa disemadikan di daerah ini. Dan dikatakan peristiwa Ashabul Kahfi juga berlaku di sini. Masjid ini yang terletak di permukaan gua adalah satu daripada hujah penduduk tempatan bahawa inilah gua Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Dan cahaya suria yang masuk menerusi lubang ini
lalu jatuh di lantai gua yang lapang seperti yang diceritakan Al-Quran. Satu lagi bukti yang memperkuatkan dakwaan penduduk Tarsus. Gua ini adalah yang paling besar dan luas pernah ditemui setakat ini. Afshin, lokasi ketiga di Turki yang dikaitkan dengan cerita Ashabul Kahfi. Tempat ini tidak putus-putus dikunjungi penduduk tempatan dan pelawat. Jumlah pengunjung bertambah pada hujung minggu dan cuti umum. Gua di sini sempit dan pelawat hanya boleh melihat-lihat dari pintu gua sahaja. Juga terdapat mata air yang mengalir di gua ini yang dikatakan menjadi sumber minuman pemuda Ashabul Kahfi. Masjid ini dibina di atas tapak masjid lama oleh bonda kepada Sultan Aziz pada tahun 1289 Hijrah. Ia terletak di kaki bukit sebuah gunung di depan pintu gua Ashabul Kahfi di Tarsus di pinggir Adana. Jarak di antara Adana dan Istanbul 939 km. Sekitar kawasan ini dibangunkan sebagai tempat istirahat pengunjung. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian itu ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi petunjuk hidayat oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolongan yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Ayat 17 juga memberi gambaran berhubung keadaan dan persekitaran gua yang dimaksudkan dalam surah Al-Kahfi. Menurut penduduk tempatan, inilah bukti yang dimaksudkan ayat tersebut mengenai cahaya matahari yang memasuki gua Ashabul Kahfi lalu jatuh ke satu kawasan lapang di dalam gua ini. Mereka juga percaya kawasan lapang yang dipagar ini adalah tempat pemuda-pemuda beriman berkenaan tidur, di mana pemuda-pemuda tersebut dimakamkan selepas mereka kembali ke rahmatullah. Al-Quran tidak menyatakannya. Ashab-ı Kehf hadisesi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen hadisedir. Kur'an-ı Kerim 114 suredir. 18. suresi Kehf suresidir. Kehf suresinin 9. ayetinden 27. ayetine kadar bu hadiseden bahseder. Majoriti penduduk Turki yang ditemui percaya jumlah pemuda beriman yang digelar Ashabul Kahfi itu 7 orang, iaitu Yemliha, Mexelina, Mislina, Mernus, Libernus, Sazinus, Kefestitayus, dan seekor anjing bernama Kitmir. Bagaimanapun Al-Quran tidak mengesahkan jumlah sebenarnya. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 22. Sebahagian daripada mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengah pula berkata, bilangan mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka.
secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata, bilangan mereka 7 orang, dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang mengetahui bilangannya, melainkan sedikit. Ada 7 gua kecil di dalam gua yang luas ini. Adakah ini satu petanda atau hanya satu kebetulan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ada pendapat mengatakan Raja Zalim yang cuba membunuh pemuda Ashabul Kahfi adalah Dakianus atau Decius, Maharaja Rom yang memerintah antara tahun 249 dan 251. Ada juga berpendapat pemimpin yang dimaksudkan ialah Raja Tragan yang memerintah dari tahun 98 hingga 117. Masjid ini dibina sebagai memperingati seorang sahabat yang dikatakan pernah singgah di sini. Menurut penduduk tempatan, selepas Rasulullah SAW wafat, Bilal datang ke sini untuk melawat gua Ashabul Kahfi. Bilal tinggal selama 20 hari dan mendiami sebuah rumah yang pernah wujud di atas tapak masjid ini. Satu-satunya tinggalan yang masih wujud ialah telaga lama sedalam 17 meter yang pernah digunakan Bilal untuk membersihkan diri dan mengambil wudhu. Bilal berbangsa Habsyi dan bekas hamba kepada Umayyah bin Khalaf, seorang kenamaan Quraisy. Bilal pernah berkata kepada tuannya, "Sekalipun anak panah beracun engkau tusukkan ke dadaku, pedang tajam engkau sembelihkan ke leherku, engkau tidak akan dapat menguasaiku dan memerintah akal fikiranku, dan tidak akan dapat merubah iman dan Islamku yang sudah terpatri." Bilal kemudian dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW melantik beliau sebagai tukang azan atau muazzin pertama dalam sejarah Islam. Selepas tinggal di sini selama lebih 2 minggu, Bilal meneruskan perjalanan ke Syam untuk tugas dakwah sehingga beliau wafat di Damsyik pada tahun 20 Hijrah. Menurut penduduk tempatan, kehadiran Bilal untuk menziarahi gua Ashabul Kahfi di Tarsus satu lagi bukti bahawa gua Ashabul Kahfi yang sebenar terletak di sini. Misteri kisah penghuni gua semakin menarik dengan penemuan sebuah lagi gua, iaitu gua kelima di Afshin juga di Turki. Berbanding gua-gua di Efes, Damsyik, Aman dan Tarsus, gua di Afshin jarang dikunjungi orang luar kerana kedudukannya di kawasan pedalaman. Afshin terletak kira-kira 1,000 km dari Istanbul. Sebaik mendapat khabar si raja mahu membunuh mereka, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi segera membuka langkah meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi menyelamatkan agama yang mereka yakini. Dengan kehendak yang Maha Esa, mereka mendapat ilham supaya bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Maksud Al-Quran, ayat 19, Surah Al-Kahfi. Tentera raja akhirnya mengambil keputusan menutup pintu gua supaya pemuda-pemuda berkenaan mati kelaparan. Dalam pada itu, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tertidur kerana terlalu letih dan menyangka hari telah malam tanpa menyedari mereka sudah terperangkap.
Telah menjadi amalan zaman berzaman, pengunjung ke sini membawa keluarga bersama, berehat dan menjamu selera demi mengerat ikatan silaturahim. Satu lagi tradisi yang masih bertahan sejak 500 tahun lalu ialah pemberian nama kepada anak lelaki. Menurut penduduk tempatan, bagi setiap 5 lelaki yang ditemui di sini dan perkampungan sekitar, seorang daripada mereka mesti mempunyai nama serupa dengan nama pemuda Ashabul Kahfi, iaitu Yamliha, Maxelina, Mislina, Mernus, Dibernus, Sazinus dan Kefes Detayus. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi akhirnya terjaga setelah ditidurkan. Mereka menyangka hanya terlena selama sehari atau setengah hari, padahal mereka telah tertidur beratus-ratus tahun. Dan mereka telah tinggal dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Maksud Al-Quran ayat 25 surah Al-Kahfi. Setelah solat, seorang daripada mereka keluar untuk membeli makanan. Dia keheranan kerana kawasan sekeliling dan penduduknya telah jauh berubah. Setelah menyiasat, barulah pemuda berkenaan yakin bahawa mereka telah tertidur selama beratus-ratus tahun. Raja Dakianus yang zalim telah mati. Baederus atau Theodosius yang memerintah ketika itu sekitar tahun 408 dan 450 adalah raja yang beriman dan adil. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi bersyukur kerana rakyatnya juga telah kembali kepada agama Allah. Mereka kemudian berdoa supaya dikembalikan ke rahmatullah, lalu diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi adalah kisah benar yang diceritakan Al-Quran. Lokasi kejadian, tahun peristiwa, nama dan bilangan pemuda tidak dinyatakan. Namun yang lebih penting ialah pengajaran daripada kejadian luar biasa itu, bahawa Allah berkuasa merubah hukum walau kelihatan tidak munasabah di mata manusia. Kejadian pelik yang dialami pemuda Ashabul Kahfi mempunyai kaitan dengan janji Allah mengenai akhir zaman. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar dan bahawa hari kiamat itu tiada sebarang syak padanya. Maksud Al-Quran ayat 21 surah Al-Kahfi. Kisah mereka juga mempunyai persamaan dengan cerita Nabi Musa AS menentang Fir'aun. Kedua-dua kisah berakhir dengan keputusan jelas bahawa sebesar manapun kuasa pihak yang tidak benar, akhirnya umat beriman pasti menang dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik menundukkan orang jahat, yang teraniaya mengalahkan yang zalim, yang kecil menumbangkan yang besar, semuanya dengan cara luar biasa. Inilah gua yang didakwa penduduk Afshin sebagai tempat pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi. Mata air menyediakan minuman semula jadi penghilang dahaga di musim panas. Setiap usaha ke arah berbuat kebaikan pasti dihalang berbagai dugaan. Keadaan inilah yang dihadapi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Namun mereka tabah mempertahankan iman sambil tidak putus-putus berdoa memohon hidayah dan kekuatan. Kerana dengan kekuatan jiwa, lenyaplah rasa takut dan ragu-ragu. Tetapi timbul pula ketenangan, keyakinan dan kekuatan diri. Imam Kadir Sirin yakin peristiwa Ashabul Kahfi berlaku di sini. Bir takım sosyolojik veya kültürel yönden, İslami bakımından Eshab-ı Kehf suresindeki ayetlerin izlerine bakarak buranın asıl Eshab-ı Kehf olma hususundaki durumları arz edeceğim. Allahu alem şu hususlardan burasının Eshab-ı Kehf mağarası olabileceğini düşünüyorum.
800 tahun lalu, seorang ulama, Abil Hasan Ali bin Ali Bakar Al-Harawi, pernah menziarahi dan membuat kajian mengenai gua ini. Beliau yang telah mengembara ribuan kilometer untuk mengesan tinggalan para anbiya, mengesahkan, inilah gua Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Pendapatnya turut disokong tinggalan arkeologi sejak zaman Rom lagi.